kerutuk baru diingat dah seliur. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya peminat kaki kerutuk. Saya lama tak makan kaki kerutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasang lagu, bukan lagu, muzik sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, selamat hari Rabu. Selamat hari Rabu. Berapa tadi? Berapa dia ni? Ya Allah Tuhan, kejap sayang. Mana Mami ingat? Alright. Selamat hari Rabu. Apa khabar anda semua? Apa khabar yang menonton hari ini? Boleh tinggalkan komen kan? Tinggalkan komen jika anda menonton. Apa khabar? Dah makan ke belum? Boleh kongsikan dengan saya. Alright. Okay, so saya nak perkenalkan diri. Saya Bonda B dari KD Kerutuk. Kepakaran kami ialah membantu ibu-ibu bekerja, ibu-ibu yang sibuk, ibu-ibu yang kerja berlambak, tak sempat nak masak, dengan membantu mendapatkan lauk KD Kerutuk. Itu dia lauk ala kenduri 7 bintang yang sedap, lazat, padu, cepat dan mudah disediakan. KD Kerutuk baru teringat dah terliur. Okey, alhamdulillah, kita nak beritahu yang kita sedang menjalankan kempen. Kita sedang menjalankan kempen Berapa nanti ni? kita sedang. Assalamualaikum Kak Liza. Waalaikumsalam. 44. 44, 45, 46. We do this first. Okay. Now go sit down and do it. Alright. So kita sedang menjalankan kempen kita jaga kita. Alright. Kak Liza, apa khabar? Waalaikumsalam. Alright. So kempen kita jaga kita sempena PKP 3.0. PKP 3.0. So apa khabar anda yang berada di rumah, yang sedang membantu negara menurunkan kes positif di negara kita. InsyaAllah semoga ada pahala. Semoga Allah berikan pahala jihad, pahala berjuang duduk di rumah. Sebab ada satu hadis tu kata katanya ada dalam page Jakim, FB Jakim, katanya hadis tu berbunyi bila berlaku wabak kan, dan bila ada arahan untuk duduk di rumah dan kita bersabar untuk duduk di rumah, melakukan mengehatkan kita punya aktiviti, insya-Allah ada pahala untuk kita obey kan, obey arahan tu.
Baiklah, so kita sempena PKP ini kita jalankan kempen ini dan sempena kempen ini kita jalankan cabutan bertuah setiap hari pada pukul 5.30 petang. Join kita untuk dapat peluang untuk menang set KD kerutup, nasi dan kerutup ayam kampung. Alright. Dan juga selain itu kita juga ada cabutan bertuah yang insya-Allah kita akan jalankan pada 2 Julai. Pada 2 Julai ini insya-Allah untuk menang wang tunai. Wang besar. Right, mana dia wang besar kita? Ini dia wang besar kita. Untuk menang wang RM100. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kimi. Ini keluar apa? You must read first. So, dah baca lah. Lepas tu? Tahu dia keluar apa? Semua. Ini magnet. Menarik, menolak. Tahu mana? Okay, nanti ditunggu. Mami nak live sekejap, nanti Mami ajar. Minta maaf ya. Alright. So itulah cabaran ibu di rumah sambil mengajar anak, sambil PDPR, sambil work from home, sambil buat live, sambil masak, sambil kemas rumah. So alright. So jadi saya sambung semula. Okay, kita ada cabutan bertuah pada 2 hari bulan Julai. 2 hari bulan Julai. Syaratnya ialah hanya dapatkan set KD kerutup kita, satu nasi dan satu kerutup, ataupun dapatkan 2 pack kerutup, sudah boleh layak untuk sertai cabutan bertuah mega kita yang boleh menang RM100 insya-Allah. Alright, sampai 30 hari bulan ni. So cepat-cepat dapatkan untuk dapatkan peluang menang RM100 insya-Allah. Alright, jom kita nak kita sangat-sangat happy sangat-sangat happy, semakin ramai yang dah kenal KD Kerutup, semakin ramai yang jadi join team KD Kerutup. Alright, so pada anda yang berminat untuk join team kita, PM kita segera. Semakin ramai yang yang nak dapatkan ni. Jika anda nak join kita, anda juga berpeluang untuk tambah pendapatan di musim-musim PKP ni, sambil membantu orang ramai mendapatkan makanan yang sedap. KD Kerutup yang sangat sedap dan mudah disediakan untuk ibu-ibu yang work from home, banyak kerja kan. Masa-masa tak ada mood, masa-masa macam kurang apa, bersemangat nak masak, bolehlah panaskan KD Kerutup kan. Sedap pula tu. Alright, so hari ni kita nak kongsikan apa? Kita nak kongsikan ini dia. Ini dia. Alright, so hari ni hari Rabu Rabu. So sempena hari Rabu saya nak ajak kita untuk tambahkan kesyukuran dengan 3 perkara ini. Jom kita tambah kesyukuran dengan 3 perkara ni. Apa dia? Okey, insya-Allah kita bersyukur. Kita bersyukur. InsyaAllah, alhamdulillah kita bersyukur. Kan? Tapi boleh tak kita tambahkan lagi kesyukuran tu? Tambahkan lagi kesyukuran tu, tambahkan lagi. Alright? Sebab Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan. Tambahkan apa? Tambahkan nikmat untuk kamu. So kunci untuk dapatkan nikmat-nikmat yang kita tak terfikir kan, adalah dengan kita tambahkan lagi kesyukuran kita. InsyaAllah Allah akan bagi nikmat yang lebih-lebih lagi untuk kita. Mungkin kita dah bersyukur, tapi mungkin tak cukup bersyukur. Macam mana kita betul-betul bersyukur, tambahkan kesyukuran kan? Dalam doa kita, dalam solat kita ke, kalau kita betul-betul bersyukur kan, sebenarnya boleh sampai kita nangis-nangis bila kita minta, kita cakap dengan Allah kan. Betul tak? Rasa tak? Kalau kita hari tu memang kita, ya Allah, bersyukurnya, kita kata bersyukurnya sampai kita boleh mengalirkan air mata. Maksudnya sebenarnya boleh je untuk kita tambahkan lagi kesyukuran tu. Tambahkan lagi, kali gandakan dia, kuasakan lagi kesyukuran tu. InsyaAllah Allah akan nampak dan Allah akan tambahkan lagi
segala nikmat dekat dunia ni yang Allah nak bagi kat kita. Alright. So despite of segala perkara yang kita hadapi, so jom kita cuba untuk tambahkan kesyukuran kita. Bila kita dah biasa, bila jiwa kita ni sentiasa bersyukur, insya-Allah apa jadi pun akan bersyukur je. Akan tenang je, akan happy je. The power of syukur. The power of syukur. Saya nak ajakkan kawan hari ni, jom. Simple je saya punya message pada tengah hari ni kan. Untuk ajak bersyukur je. Tapi mungkin kita boleh tambahkan kesyukuran kita untuk 3 perkara ini. Kan Kak Liza? Iaitu apa dia? Iaitu ini dia. Bersyukur dengan nafas dan kehidupan yang Allah bagi. Kan? Seronoknya. Kan? Kita tarik nafas ni, biar kita betul-betul sedut ni. Nikmatnya kita boleh tarik nafas tanpa tersangkut. Pernah tak kita dengar orang yang pernah kena COVID-19? Jika anda pernah kena infected, mungkin anda boleh kongsikan bagaimana perasaannya bila tak boleh bernafas, nak nafas tak boleh tarik, kan? Selama ni kita boleh nafas okey je, tanpa perlu berfikir, tanpa perlu effort, tak perlu berusaha pun nak bernafas, kan? Tapi tiba-tiba Allah uji tak boleh bernafas. Subhanallah, nikmat Allah yang kita bagi kita untuk bernafas ni, masya-Allah, sangat-sangat tak ternilai, kan? Ia adalah kehidupan sebenarnya. Nafas hidup ni adalah kehidupan kita. So bila kita bernafas tu, macam syukurnya ya Allah, nikmatnya ya Allah, nafas ni kita boleh tarik lagi, kita boleh tarik lagi dan lagi, dan boleh hidup, rasakan degupan jantung kita ni berdegup. Masya-Allah, betapa kesyukuran itu akan bertambah-tambah lagi dengan hebatnya. Hanya dengan bersyukur dengan nafas yang kita tarik ni. Pagi-pagi kan, kalau kita bangun pagi tu, kita tarik nafas dalam solat dalam solat kita, solat subuh ataupun solat dalam solat tahajud ke, kita tambahkan kesyukuran dengan melalui simple practice ni je. Kita tarik nafas, tahan dan lepas. Buat beberapa kali dan kita nikmati nafas itu sendiri. Nikmati nafas itu sendiri. It's such a very powerful technique kalau kita betul-betul buat dengan baik. Bersyukur dengan nafas kita. Allah masih bagi peluang untuk kita hidup pada hari ini, untuk kita beri manfaat, untuk kita serve kita punya family, serve kita punya tempat kerja kita, serve kita punya masyarakat kita. Alright, Allah masih bagi peluang untuk kita untuk menambahkan amal ibadat kita, untuk kita bertaubat. Masya-Allah, subhanallah, alhamdulillah. Alright, so itulah saya nak ajak semua kawan-kawan untuk tambahkan syukuran kita dengan nafas dan kehidupan. Alright, seterusnya ialah syukur dengan adanya Allah. Maksudnya adanya Allah ni apa? Maksudnya syukur dengan kesedaran yang kita ni, kita sedar yang kita ni ada Allah. Maksudnya nikmat iman tu sebenarnya saya nak cakap. Syukur sebab kita kenal Tuhan kita kenal Allah. Kan? Jadi orang Islam, masya-Allah, alhamdulillah, kita tak perlu pun bersusah payah untuk cari Allah, kan? Lahir-lahir je dah dikenalkan dengan Allah, lahir-lahir je dah dengan nama Allah, lahir-lahir je dah dilihatkan dengan Allah punya kekuasaan, dah diajar dengan Allah punya penciptaan, kekuasaan, kan? Syukurlah kita ada Tuhan, kita kenal Tuhan kita, Tuhan yang sebenar-benar Tuhan, dan kita ada Allah untuk tempat kita bergantung, kan? Syukur sebab kita ada iman ni. Betul Kak Liza, kita ada Allah untuk kita bercerita, kita ada Allah untuk kita mengadu, kita ada Allah untuk kita memujinya, kan? So rugi sangat kalau kita tak buat. Maksudnya kalau kita ni sebagai hamba ni kita lupa Allah, kan? Allah ni ada je tunggu kita.
tengok ada masalah. Tunggu dia bila dia nak mengadu kan. Ada apa nak something, tengok ada tak dia nak doa minta ke Allah kan. Sebab Allah sentiasa menunggu hamba-Nya untuk memberi. Allah memang nak bagi pun. Allah menamakan dirinya dengan nama-nama yang sangat indah untuk siapa? Untuk makhluk dia. Segala nama yang Allah namakan dalam Quran, Allah namakan diri Allah, namakan dirinya dalam Quran tu kita 99 names of beautiful names of Allah tu. Allah namakan tu untuk kita ni beriman dengannya dan aplikasikannya dalam kehidupan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pemurah penyayang. So maksudnya untuk kita tahu ni, oh Allah ni pemurah penyayang. So kenapa kita ni tak nak kembali ke Allah? Sebab Allah pemurah penyayang. Kenapa kita ni tak nak minta dekat Allah? Allah ni pemurah penyayang. Contoh. So kita minta dengan Allah kan, kita mengadu dekat Allah. Sebab kita ada Allah. Allah sebaik-baik tempat pergantungan dan sebaik-baik penolong. Dalam segala urusan kita, jom kita jadikan Allah ini tempat untuk kita bergantung kan. Alright. So orang lain, saya suka satu cerita ni masa saya dekat Aussie, Australia. Belajar dekat sana. Sorry. So kita pergi beaches kan. Kita pergi pantai. Pantai-pantai yang sangat-sangat cantik dekat Aussie kan. So bila ada ramai turis datang kan, so kita pun sukalah buat aktiviti pergi pantai kan. So bila kita tengok pantai ni, orang masa tu kita buat trip ke satu beach ni. Lepas tu ada turis lain ni dari Korea datang. So dia tengoklah, oh cantiknya pantai ni, cantiknya ombak. Wah, cantiknya, happy kan. Macam tu je. Oh yeah. Contohlah kalau Chinese kan. Wow, macam tu je lah. Wow. Kan? So dia tak tahu nak kembalikan pujian kecantikan tu kepada siapa. Sebab dia tak kenal Tuhan dia. Kan? Sangat kesian kan? Macam kita, Masya Allah, Alhamdulillah, kita tahu siapa yang nak kita puji. Kita nampak cantiknya pantai ni kan, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. So kita puji Tuhan yang menciptakan pantai tu. Kita puji siapa yang menciptakan tu. So maksudnya bestnya kita ni, sebab kita nak kita ni hamba ni, kita ni diciptakan, fitrah kita ni nak kepada sesuatu yang lebih kuasa dia lebih hebat, kepada Tuhan lah fitrah kita kan. So orang-orang yang dia tiada agama kan, tiada Tuhan, dia macam tak lost, dia tak tahu siapa aku nak puji ni, siapa ni, macam ye je kan, tak tahu. Kalau kita tengok cerita orang-orang macam Jepun, Korea, dia punya banyak storyline dia, message dia ialah what is the purpose of my life? Kenapa aku diciptakan? Kenapa? Soalan tu yang sering ditanya. Aku ni tak ada tujuan, tak ada purpose. So dia mencari purpose dia dalam hidup. Macam tu. So Masya Allah, Alhamdulillah, bersyukurnya kita sebab kita kenal Allah kita boleh puji Allah, kita boleh minta tolong ke Allah kan. Alhamdulillah, sangat syukur, sangat banyak sangat Allah bagi nikmat kat kita. Allah bantu kita dengan pelbagai cara yang kita tak terfikir kan. Masya Allah. Dan seterusnya ialah ini dia. Kan Kimi, Alhamdulillah. Dan seterusnya ialah bersyukur dengan family dan orang di sekeliling kita. Kita bersyukur. Betul Kak Liza? Kita dilahirkan dalam Islam kan? Alright. So seterusnya ialah bersyukur dengan family dan orang sekeliling kita. Kita tengok family kita ada anak, kita masih ada ibu ayah yang kita boleh call, kita boleh tengok, kita boleh bercakap kan, boleh doakan kita kan. Siapa lagi, kita ada
kita ada suami, kita ada isteri, kita ada pasangan kita, kan? Bersyukur sangat, alhamdulillah, kita ada orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang positif di sekeliling kita, kawan-kawan kita, yang sentiasa bantu kita, yang sentiasa bagi semangat kat kita, kan? Yang sentiasa yang sentiasa bagi motivasi, macam tu, alhamdulillah. So sangat bersyukur dengan adanya orang sekeliling kita. Ada adik-beradik yang baik. Betul sangat Kak Liza. Walaupun saya suka nak stress out yang ni lah. Maksudnya walaupun kadang-kadang kita tengok kalau contohnya kita ada masalah, kan, mungkin ada masalah dengan family, masalah dengan parents ke, ataupun masalah dengan pasangan ke, masalah dengan anak contohnya, kan. So walaupun begitu, tapi sebenarnya mereka berada di sekeliling kita ni because of Allah adakan mereka di sekeliling kita ni, mesti ada suatu reason dia. Maksudnya Allah jadikan suatu tu mesti ada reason dia. Contoh kalau kita ada saya bagi contoh je. Memang saya ni nak kena fikir contoh sekejap. Contoh kalau contoh pasangan, kan. Kalau pasangan ni dia tak menyokong kita. Contoh dia ni macam dia ni banyak sangat perselisihan dengan kita, contoh. Banyak sangat mungkin dia tak support kita apa yang kita buat, kan. So maksudnya kita sebenarnya apa yang kita boleh buat, the good things that we can do from the situation. So of course kalau ada masalah yang besar ni, ia adalah subjektif. Bukan maksudnya tak semestinya, maksudnya macam mana, ia bergantung pada cara kita handle. Tapi mungkin kalau kita tengok tu dengan perkara yang baik, kita boleh gunakan tu dengan baik. Pendapat yang berbeza, kan. Maksudnya ada adik-beradik tapi dia macam suka argue, contoh. Kan? Suka macam tak puas hati dengan kita. Ataupun ada je orang sekeliling kita ni yang macam condemn kita, macam buat kita macam sakit hati ke, ataupun macam rendah-rendahkan kita. Ada tak orang macam tu kat sekeliling kita? Ada tak orang yang macam tak percaya kat kita, so lekehkan kita ke, sama ada family kita, kan, ataupun kawan-kawan kita? Mungkin ada, kan, mungkin ada. Tapi kalau kita gunakan mereka ni dengan baik, maksudnya kita ambil diorang punya kata-kata tu, diorang punya penghinaan tu contohnya, kan, kita ambil untuk kita buat lebih baik, nak buktikan. So dia kata saya macam ni, saya nak buat lebih baik, saya nak buktikan yang saya ni boleh buat. Saya nak buktikan yang saya ni bukan macam yang disangka. So dia dah boleh, dia cakap macam ni, tak apa, saya nak buktikan. Dan bila you buat betul-betul, you gunakan orang-orang ni untuk push factor you, untuk you buat jadi lebih baik, sebenarnya you kena bersyukur. Betul tak? Bersyukur sebab adanya orang-orang macam ni untuk push kita, kan, untuk buat kita lebih baik dalam hidup kita, untuk kita tingkatkan hidup kita. Kalau tak ada orang macam ni, mungkin kita macam selesa, kan. Mungkin kita tak ada matlamat, kita tak ada nak tingkatkan hidup kita, kita selesa, kan, happy, everything is fine, good. Tapi mungkin adanya orang macam ni yang boleh push kita, kita nak buktikan yang kita bukan macam tu, kita bagus, kita baik, kita boleh buat. Itu sebenarnya adalah yang terbaik. Bersyukurlah, thank you lah sebab hari tu tak percaya saya. Hari tu cakap saya macam-macam. Hari tu awak buat saya macam-macam. Tak apa, thank you so much. Now I am doing better now. Macam tu kan yang kita nak. Macam tu yang kita nak. So kita gunakan tu, kita twist tu untuk jadikan kita ni lebih baik.
You don't take it negatively, okay? Tapi you gunakan tu, you buat tu untuk jadikan you lebih baik. So kita kena bersyukur sebenarnya dengan orang-orang yang macam ni. Kan? Jangan kita kalah dengan apa yang dia cakap. Kita kena buktikan kita lebih baik. Alright. Sebab tu kita kena buat sesuatu, improve diri kita. Alright. Okay. Adakah anda dapat sesuatu? So bantu saya untuk kongsikan live ni. Tekan button share dan kongsikan ke lebih banyak group, ke tag kawan-kawan. Jika apa yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat, ada manfaatnya, bantu saya untuk kongsikan. Alright, semoga saya dapat memberi sedikit inspirasi kan, sedikit mungkin saya boleh kongsi sedikit pahala jika anda amalkan apa yang saya katakan ini, insya-Allah. Alright. So like dan love dan follow page KD Kerutuk Terengganu. Alright. Jangan lupa jumpa saya petang ini 5.30 petang. Alright. Untuk sesi cabutan bertuah harian kita, untuk kita cari siapa pemenangnya. Alright. Alright, thank you. Thank you so much. Wallahu a'lam bishawab. Alright, saya Bonda B. KD Kerutuk, baru teringat, dah terliur. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.